أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan dan dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada malam ini, dapat sekali lagi kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga, yang mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, sekiranya engkau melewati taman-taman syurga, maka hendaklah engkau berhenti, ataupun senang cerita kita masuk ke sini singgah untuk mengambil sesuatu manfaat di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, apa dia taman syurga itu? Maka jawab Nabi SAW, iaitu majlis-majlis yang mengingati akan Allah, iaitu zikrullah, dan juga majlis-majlis ilmu yang boleh kita ambil manfaatnya. Jadi alhamdulillah kita tergolong sebahagian daripada yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dah masuk dah fasal yang kelima. Jadi kalau ikut turutan dia daripada awal yang kita dah mula sentuh hari itu, bangun dia daripada tidur, kita pergi ke tandas. Dalam tandas ada adab dia, kita qada hajat dan sebagainya. Lepas habis qada hajat semua, kita mandi, kita ambil pula wuduk. Lepas ambil wuduk, kalau tak ada air kita bertayamum. Lepas tu kita dah sentuh juga bab mandi wajib. Jadi malam ni kita dah masuk fasal yang kelima pada menyatakan adab keluar ke masjid. Siapa yang menggunakan buku yang cetakan kata hijau ni, buku surat 53 lah. Kalau yang Jawi tu tak terbuka, dia yang fasal kelima. Fasal kelima pada menyatakan adab keluar ke masjid. Keluar ke masjid ni tuan-tuan, puan-puan ya, bukan maksudnya kita keluar daripada masjid. Tak. Maksud di sini dalam bahasa kitab kita iaitu adab nak keluar pergi ke masjid. Itu maksudnya. Sebab lepas dia habis kita dah wuduk ke rumah, dah tentulah kita nak keluar pergi masjid tadi. Sebab dalam sini nanti kita akan tengok apa dia antara adab, antara panduan dalam kehidupan kita. Lepas je habis ambil wuduk, ke mana ada tuju kita? Jangan tidur pula. Kadang-kadang orang habis duduk tu tadi, duduk dalam bilik. Dah duduk dalam bilik, ya nanti dululah, tunggu nanti sekejap, akan tahu-tahu terlelap, dah sampai terbit matahari pagi tadi. Baik, disebutkan di sini kata apa? Maka apabila selesai kau daripada mengambil wuduk, dah ambil wuduk tadi, maka hendaklah kau solat 2 rakaat sunat wuduk ataupun 2 rakaat sunat subuh. Jadi dia ada 2 keadaan. Kalau tuan-tuan tengok pada waktu itu azan belum lagi, kita dah bangun awal dah pagi tu, jadi azannya belum lagi berkumandang, maka dekat sini sunat untuk kita mendirikan sunat wuduk. Dia ada sunat wuduk tadi. Ataupun kalau dah tiba-tiba dah azan, tiba-tiba memang dah masuk waktu tu, dah azan, dah subuh, maka kita kerjakanlah solat sunat subuh tadi, yang mana jika ada fajar itu telah takbir. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksud di sini adalah iaitu satu galakan kepada kita untuk melakukan solat sunat. Lepas pada wuduk, buat solat sunat wuduk. Kalau dah masuk waktu, buat pula solat sunat subuh tu tadi. Demikianlah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Selesai pada itu, kemudian pergilah kau ke masjid, dan sayangnya jangan kau tinggalkan solat berjemaah. Sebab itu dalam salah satu kata tuntutan untuk orang lelaki ni tadi, iaitu solat jemaah ni mesti di masjid tadi. Kalau tidak pun mungkinlah kekangan dan tak dapat elak sangat. Paling tidak janganlah kita meninggalkan solat berjemaah. Kerana apa? Istimewanya antara yang disebutkan di sini tuan-tuan, yang mana tinggal solat berjemaah istimewa iaitu solat isyak dan subuh. Ada disebutkan dalam riwayat Tirmizi dan juga riwayat Imam Muslim
Dia kata apa? Salatul jamaah tafdhulu salatal fazzi bi 27 darajah. Solat berjemaah itu terlebih afdal daripada solat seorang daripada 27 darjat. Maksudnya beza dengan orang yang solat seorang-seorang dapatlah satu ganjaran. Tapi kalau ada solat berjemaah, maka Allah lipat gandakan daripada 27. Jadi apa dia kata istimewanya solat isyak dan subuh ni tuan-tuan? Kalau kita mendirikan solat berjemaah isyak, diumpamakan seperti mana tuan-tuan bangun qiyamul lail sepertiga malam, separuh malam tadi. Dan kalau dah tuan-tuan pergi pula solat subuh pula berjemaah, maka lengkaplah. Yang itu nak beritahu, lengkaplah solat-solat sunat yang dikerjakan pada malam-malam hari tersebut. Jadi banyak ganjaran kalau orang yang sentiasa melazimi isyak aja berjemaah, subuh pun dia berjemaah. Kalau dapat 5 waktu, lagi baik. Jadi maklumlah kadang-kadang orang kita yang mana muda-muda ni dia terikat dengan kerja dan sebagainya. Kalau orang yang pencen dan bersara, tak ada masalah untuk dia datang solat zuhur, solat masam ataupun solat subuh, insyaAllah maghrib isyak memang kita dah sentiasa ada. Yang zuhur, asar ni kadang-kadang ada kekangan sikit. Contoh pada orang yang bekerja, dia terikat tadi, yang itu pun kalau boleh cuba juga cari masa untuk solat berjemaah. Mungkin tak dapat di masjid, boleh dilakukan di kawasan yang disediakan di tempat kerja dan sebagainya. Baik, disambung lagi di sini. Man shalla arba'ina yawman salawati fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Yang ini pun satu hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dan hadis ini sanadnya adalah hasan. Jadi kuat, kalau dhaif itu lemah lah. Jadi di tengah-tengah ni hasan. Ya, yang mana dikata apa, Nabi SAW mengatakan siapa yang solat fardu yang 5 waktu. Jadi 5 waktu tu tuan-tuan yang ada kesempatan masa datang daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dan dikatakan tak pernah luput. Maksud kata selama 40 hari berturut-turut, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram bersama imam, nescaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan. Kelepasan ini maksud kata di sini Allah bebaskan kita, Allah selamatkan kita daripada sifat orang munafik dan lepas daripada api neraka. Yang ini satu galakan lah pada tuan-tuan puan-puan yang ada masa banyak ni, yang mungkin dah tak boleh terikat dengan kerja, tak kata pencet pun ada, contohlah ya. Jadi ambil ruang dan peluang, cuba untuk kita dapatkan ganjaran yang Nabi sebut di dalam hadis ini tadi, 40 hari berturut-turut tanpa luput. Dan kata apa di sini tuan-tuan, yang dikatakan di sini iaitu jemaah 40 hari bersama imam. Maksud bersama imam di sini janganlah ada yang masbuk. Disebut dalam hadis ini selama 40 hari itu tadi tuan-tuan, iaitu sempat untuk takbiratul ihram sekali. Kalau dah masbuk tu, dah jadi tak kenalah dengan apa yang disebut tadi, boleh, baguslah juga dapat berjemaah. Tapi kalau dapatlah untuk kita dapat bersama tu tadi dengan takbiratul bersama imam, takbiratul ihram tadi, maka itulah yang disebutkan sebagai ganjaran dilepaskan ataupun dibebaskan daripada munafik dan juga daripada api neraka tadi. Jadi kita ikhtiar dan usahakan tuan-tuan. Baik, seterusnya disebut lagi di sini, dan sabda Nabi SAW, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-lail kullahu. Yang ini yang saya sebutkan tadi baru tadi tentang solat berjemaah untuk solat isyak dan subuh tadi. Apa Nabi SAW sebutkan di sini tuan-tuan, hadis daripada riwayat Muslim ni, siapa yang solat isyak berjemaah maka seolah-olah dia berbuat ibadah setengah malam. Jadi tuan-tuan, bersyukur sangat kita yang ada dalam masjid pada malam ni. Kalaulah kita mendirikan solat isyak berjemaah, dia berjemaah tuan-tuan ya, maka dikata apa, seolah-olah kita dah berbuat ibadah di setengah malam tadi, qiyamul lail. Dan siapa yang solat subuh pula berjemaah, esok bangun lagi pergi pula masjid, buat lagi solat berjemaah dengan imam, datang ke masjid, maka seolah-olah ia telah berbuat ibadah semalaman. Jadi lengkap kita punya kata fadilat ganjaran orang yang bangun pada malam tadi.
Jadi mungkin ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu saya tak payah adalah nak bangun malam, tak payah adalah nak qiyamul lail, sebab dah sapa dah paling tadi. Nak bagi tahu tuan-tuan, ganjarannya begitu. Tapi kalau tuan-tuan bangun lagi waktu malam, lagi berlipat ganda ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang bangun pada waktu malam. Jadi tuan-tuan, bukan nak masuk kata hadis di sini kita pun melepas diri, tak nak dah qiyamul lail. Kalau boleh, buat juga sunat isyak dan subuh berjemaah, dan cuba-cuba jugalah untuk ikhtiarkan diri untuk berqiyamul lail, lagi banyak lipat kali ganda lagi ganjaran yang Allah akan bagi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sayugianya janganlah kau tinggalkan solat berjemaah itu. Yang ini Imam Ghazali bagi tahu sebagai satu cabaran kepada kita untuk kita sahur. Dia kata apa? Dan jikalau tiada kau berbuat yang demikian itu, maka apa faedahnya kau bersusah-susah dalam menuntut ilmu, dan hanya saja faedah ilmu itu untuk diamalkan. Jadi rugilah. Imam Ghazali kata di sini, kalaulah kita dah dapat ilmu, dah tahu, dah manfaat fadilah itu tadi, tapi hanya semata-mata tahu je, tapi tak amal, dan itu dia kata apa? Hanyalah kau bersusah-susah saja. Sedangkan kata apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila kita mengamalkan. Jadi kita amalkan, tuan-tuan ya. Dan kata apa lagi kat sini, tuan-tuan? Dan disambung lagi. Dah selesai tadi, yang mana kita dah bangun, kemudian kita dah tahu dia punya kelebihan orang yang bersolat jemaah dan sebagainya, baru kita start nak pergi masjid ni. Dan dikata apa di sini, tuan-tuan? Dan janganlah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Dalam kitab lama yang sebelum ada cetakan yang lama, dia kata apa? Dengan berlari. Dengan berlari itu tuan-tuan kena betulkan. Kalau ikutlah ada rujuk kitab lama. Sebab yang diperbetulkan di sini iaitu, kalau kita pergi ke masjid itu, dia kata apa? Dan janganlah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Maksud di sini jangan terpopok kapal. Maksudnya pergi dalam keadaan bertenang, yang mana nak bagi tahu kepada kita, iaitu dalam keadaan tenang dan juga dapat mendatangkan kekhusyukan ketika mana bila sampai saja ke masjid tadi. Kecuali lah kalau sampai-sampai tu bangun tadi dah ngam-ngam azan, rumah jauh pula tu, yang ni kena lah berlari sikit ya. Dan berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan bacalah olehmu ketika berjalan itu. Dia bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid, mungkin orang kata selang 2-3 biji rumah contoh jadi boleh baca doa dia, Allahumma bihaqqi sa'ilin alaik, bihaqqi raghibin ilaik, wa bihaqqi man syaya haza ilaik, fa inni lam akhruj asyarra wala bataran wala riya'an wala sum'a, bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa ibtigha' mardatik, fa as'aluka an tunfizani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Panjang doanya tadi. Kalaulah tak hafal dalam bahasa Arab, tuan-tuan lintaskan saja dalam hati sampai-sampai jalan tu, yang mana terjemahannya ni kita ambil dia punya poin-poin utama, kita cuba untuk baca sepanjang perjalanan kita ke masjid kita ni. Apa doa dia, tuan-tuan? Wahai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memohonkan atasmu, dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkat hak perjalananku ini kepadamu, maka bahawa saya tiada aku keluar kerana kejahatan. Jadi simpulkan dekat sini, ya Allah, aku keluar ni tadi bukan niat nak buat jahat, bukan niat yang tak baik itu tadi. Yang mana maka bahawa saya tiada aku keluar kerana kejahatan dan tiada kerana kebesaran. Kebesaran ni nak bangga diri, nak takbur contoh. Dan tiadalah kerana sum'ah. Sum'ah ni maksudnya nak bagi orang, nak bagi yang mana tuan-tuan kita nak dengar ada tak orang cerita pasal kebaikan kita. Itu sum'ah. Sum'ah kita nak dengar ada tak orang cerita pasal kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dan itu dinamakan sebagai sum'ah. Contoh kalau kita sedekah, padahal kita dah tahu dah orang tak nampak, kita tunggu ramai sikit baru kita keluarkan. Kat sini lah time ni baru aku bagi duit, supaya nak dengar ada tak orang puji aku ni orang yang pemurah. Ataupun bila mana solat, kan contoh orang tengah ramai-ramai, masa tu lah dia akan buat tinggikan suara dia waktu orang kata solat contoh. Kalau solat sunat tu dia lah yang paling ramai, supaya nak dengar ada tak orang puji. Yang itu kalau ada tuan-tuan,
itu adalah satu perbuatan yang tak baik yang dipanggil sebagai sum'ah, ya. Dan hanya saja aku keluar ini kerana memeliharakan diriku daripada murka-Mu dan berkehendak akan keredaan-Mu. Maka aku memohon akan Engkau bahawa Engkau lepaskan akan aku daripada api neraka, dan bahawa Engkau ampunkanlah dosa-dosaku, kerana bahawa tiada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Jadi kita doa lah. Jadi tak semestinya kena satu-satu ayat ni tuan-tuan. Boleh dia simpulkan, ambil dia poin-poin utama yang kita nak baca. Yang penting niatnya itu tadi, yang mana kita tak mau ada sifat takbur, tak nak ada sifat sum'ah, tak nak ada sifat yang kita keluarnya sebab nak buat jahat, semata-mata nak dapatkan keredaan Allah. Itulah kita lintaskan dalam hati kita. Jadi tuan-tuan, itu yang kita boleh ambil daripada peringkat awal, yang mana bila kita keluar daripada nak bersiap nak keluar daripada rumah nak ke masjid tadi. Baik, kita sambung fasal yang ke-6. Baik, fasal yang ke-6 pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Jadi bila kita dah keluar, dah sampai masjid, yang ini pula adab yang disusun. Apa yang kita kena buat? Kadang-kadang ada orang kita tak masuk-masuk masjid, tunggu azan, dah 6 azan, orang dah takbir, baru dia masuk. Walhal rugi sangat, sebab dah disusun dah banyak manfaat, banyak fadilat yang ada ketika mana kita nak masuk tu tadi. Disebutkan di sini, maka apabila kau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah olehmu kaki yang kanan. Jadi langkah dengan kaki yang kanan. Ini adabnya. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita rasa tertulang, saya janji saya masuk. Walau kalaulah kita buat satu persatu adab ni tadi, alangkah banyaknya manfaat yang kita akan dapat. Dia kata apa di sini? Bila langkah saja, maka bacalah akan olehmu. Yang ni ya, iaitu pada ketika itu Allahumma salli ala Muhammad, selawat, wa ala alihi Muhammad wa sahbihi wasallam, Allahumma firli zunubi. Yang ni doa masuk ke dalam masjid. Kadang-kadang dekat masjid pintu tu depan dia dah tampal lah, supaya kita ingat masuk di masjid, tahu dah apa yang kita nak baca doa dia. Apa doa ni tuan-tuan? Allahumma firli zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, berikan rahmat-Mu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam masjid banyak terhimpunnya rahmat-rahmat Allah. Jadi kalau tuan-tuan masuk masjid ni sekarang ni, malam ni, sebenarnya bersama dengan kita adalah pintu-pintu rahmat Allah. Kasih sayang Allah ni terbuka luas untuk orang yang ada dalam masjid pada malam. Jadi banyak pahala yang kita dapat tuan-tuan kalau kita beringat, yang mana kita sentiasa melazimi untuk datang ke masjid. Baik, dan manakala engkau melihat di dalam masjid itu akan ada seorang yang berjualan. Ini contoh. Susah juga nak jumpa orang jual. Kalau dulu-dulu mungkin ada. Kalau zaman Nabi dulu siap, kalau ada orang berniaga lagi dalam masjid. Jadi sebab tu Nabi pesan, yang mana kalau kita nampak ada orang berniaga pula dalam masjid, contoh maka katalah olehmu, la arbahallahi tajaratak, semoga tiada memberi lama keuntungan Allah akan perniagaanmu itu. Nak bagi tahu tak suka dia kita pada orang yang hal ehwal niaga dunia patut kat luar, tapi dia bawa sampai dalam masjid. Kadang-kadang dia jual produk dia, produk kesihatan, macam-macam jenis lah. Yang ini yang mana ada doanya, kita doakan semoga tak ada untung lah bagi perniagaan orang tu buat. Kalau kat luar kita niatkan doa lah kebaikan kan, tapi bila dekat dalam, inilah yang dia ajarkan. Dan apabila kau lihat akan seorang yang mencari akan sesuatu haknya yang hilang di dalam masjid itu, yang ini contohlah dia terjahit-jahit mana barang hilang contoh ya, maka katakanlah olehmu, la raddallahu alaika dhallatak, semoga tiada mengembalikan oleh Allah atas semua akan yang hilang daripadamu. Demikianlah yang disuruh oleh Rasulullah. Maksudnya betul-betul bukanlah kita niatkan habis hilang lah, kan hilanglah insek tadi, habis hilang kan, kita doa. Tak, maksud di sini tuan-tuan bukanlah kita niatkan orang tu lagi susah. Maksudnya ini dimaksudkan di sini dalam perbahasan kitab ini, sekiranya dia masuk tu dari masjid semata-mata nak cari itu je, bukan niat dia untuk beribadat, bukan niat dia untuk berzikir, bukan niat dia ingat Allah, tapi semata-mata itu disibukkan dengan cari barang dia.
Yang itu yang kita kata nanti dulu sabar. Maksudnya kalau dia berkeras juga, yang itulah kita katakan hilang lah, tak kembali lah, tak jumpa dah itu. Contoh ya. Dan sebab itulah kalau kita nak mengisytiharkan untuk barang-barang hilang, sebaiknya adalah selepas selesai daripada solat fardu dan kewajipan solat. Apa-apa itu barulah kita boleh bantu dan sebagainya, tak ada masalah. Dan apabila kau masuk ke dalam masjid, maka janganlah kau duduk hingga kau buat solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nampak macam ringan, nampak macam berat, tapi benda ni lah yang sangat ringan, yang sangat mudah untuk kita buat sebenarnya tuan-tuan. Dan ramai di kalangan orang kita ambil sambil lewa je. Sedangkan banyak pahala manfaat yang Allah bagi kepada orang yang melakukan tahiyatul masjid. Sebab tu kalau masuk di masjid, jangan duduk dulu, bangun dulu, maksudnya untuk kita mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Tak kira masa. Contoh kalau waktu zuhur, sembahyang dulu solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk waktu tu waktu asar, sama juga tahiyatul masjid. Tapi kalaulah pada masa itu azan dah berkumandang, contohnya, yang itu kita boleh lakukan solat sunat solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah itu tadi. Tapi kalau belum lagi azan, kita lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Dan kemudian daripada itu maka kau berniatlah i'tikaf. Niat i'tikaf ni pun jangan tinggal. Sebab kalau kita tak niat i'tikaf, dia jadi seumpamanya kita hanya duduk semata-mata. Jadi kalau kita niat i'tikaf, apa juga yang kita buat, baca Quran ke, kita duduk saja pun tetap dikira dapat ganjaran pahala orang yang beriktikaf. Ataupun kita tidur pun kadang-kadang kan. Contoh masuk niat iktikaf, nak berehat je, dapat juga pahala iktikaf. Macam mana bacaannya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi penting ya, sebab kadang-kadang kita terlepas pandang iktikaf penting. Dan dikatakan pun dalam satu hadis, man i'takafa imana wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang beriktikaf di dalam masjid padahal dia percaya akan Allah, bagi kerana Allah, nescaya diampun baginya oleh Allah akan yang terdahulu daripada dosa-dosa. Jadi Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kemudian daripada hadis yang lain, baik, yang ini kena buat take note sikit, kena tulis nota sikit tuan-tuan. Yang mana disebut dalam hadis ni, man ya'takafa asyara fi ramadhan kana kahajjataini wa umratain. Barang siapa iktikaf 10 hari siang dan malam ni di dalam bulan Ramadan, nescaya adalah ia seperti mengerjakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Yang ini buat nota sikit, hadis ini adalah hadis yang maudhu'. Dia bukan daripada saudara Nabi. Yang ini hanya ditarjihkan pada hadis ini, iaitu sebahagian ulama hadis mengatakan hadisnya bukan dhaif, tetapi hadisnya maudhu'. Ya, yang atas tadi ya betul, hadis yang boleh diterima lah yang atas tadi. Dan bacalah olehmu akan doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kemudian daripada 2 rakaat subuh. Jadi dah selesai kata 2 rakaat subuh, inilah doa yang dianjurkan untuk kita baca. Panjang doanya tuan-tuan. Jadi cuma saya boleh simpulkan dekat sini, iaitu doa selepas solat lah. Ya, cuma Imam Ghazali dia cuma menyusun daripada hadis Nabi, dijadikan sebagai doa ni, nanti tuan-tuan boleh baca. Ya, nak saya baca ni panjang tak ni? Lebih kurang dalam pada 2 muka surat doa ni tadi. Cuma saya boleh simpulkan dia punya terjemahan dia secara rumusan. Yang mana kita mohon dalam doa tu tadi tuan-tuan, kalau boleh biarlah dalam doa kita selepas solat, antaranya, ini terjemahan dia, dia letakkan dalam itu kita memohonkan hidayah di dalam hati kita. Hidayah ni maksudnya petunjuk. Dan kita minta kita dihimpunkan daripada kata keimanan yang kuat. Dijauhkan oleh Allah daripada perkara-perkara yang tak baik. Kita mengharapkan keridhaan Allah, jauhkan daripada kekufuran. Kemudian kita nak supaya kita menjadi orang yang mendapat keputusan dan keuntungan. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni walaupun lemah pemikiran, kurang amalan, dapat juga memberikan keputusan-keputusan yang bernas dalam kita punya kehidupan. Dan juga diberikan juga disebut sini sembuhkan segala penyakit baik yang ada di dalam dada ataupun daripada kesihatan kita itu tadi.
dan dimohon bebas daripada siksa api neraka, siksa kubur, dan juga selamat dunia dan akhirat. Ini di kesimpulan doa yang saya rumuskan, tuan-tuan ya. Itu antara contoh. Dan apa yang tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah baca waktu selepas solat tu, itu pun boleh, tak ada masalah. Ini sebagai salah satu panduan. Kalau tuan-tuan nak amalkan doa yang ini pun boleh, ataupun doa yang kita dah biasa baca selepas solat pun boleh juga, tak ada masalah. Baik, kita sambung lagi. Maka apabila selesai kau daripada segala doa ini, maka janganlah kau sibuk melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga kau kerjakan akan solat fardu subuh. Maka apabila kau dengarkan bang muazzin dalam pertengahan yang demikian itu, maka kau putuskan sekalian bacaanmu itu. Jadi kalaulah waktu kata kita tengah tunggu waktu solat ni tuan-tuan, dalam susunan dia kata lepas pada solat, tapi sebelum solat dan seterusnya itu, maksud kata kalau sebelum azan, yang inilah yang kita kena baca dan amalkan. Banyakkan bertasbih, berzikir, bertahmid dan sebagainya. Tapi bila azan saja, putuskan ni maksudnya apa tuan-tuan? Berhenti daripada zikir semua tu, sebab untuk kita menjawab akan seruan muazzin itu tersebut. Ini dia bagi salah satu lagi panduan. Kalau azan, apa yang kita nak kena sahut ataupun kita kena sebut, maka apabila mengatakan muazzin itu, yang ni lafaz azan tuan-tuan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, maka jawab dia kata di sini, maka katalah olehmu seperti apa yang dikatakan oleh muazzin, sama. Tetapi dia kata apa? Tiap-tiap kalimah melainkan pada hayya 'alatain, dua hayya 'ala ni, iaitu hayya 'ala solat dan hayya 'alal falah. Yang ini kita kena baca apa tuan-tuan? Bukan sahut dengan hayya 'ala solat juga, tak. Dia ada bacaan dia, la haula wala quwwata illa billah, sambung lagi pun boleh, bil aliyyil azim, dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah, aku mampu. Kan kita mampu apa tuan-tuan? Mampu hayya 'ala solat tu tadi, dan mampu hayya 'alal falah. Ya, la haula wala quwwata illa billah, dengan kekuatan Allah lah, pertolongan Allah lah, aku mampu untuk mendirikan solat, aku mampu untuk mencapai kejayaan itu tadi. Maka apabila muazzin berkata as-salatu khairum minan naum, kan solat itu lebih baik daripada tidur. Jangan kita terbalik pula, tidur tu lagi baik daripada solat, contoh kan. Sebab tidur tu lagi seronok kalau kita lah, ya, dengan tarik selimut, tidur pula bilik pula ada aircon, mau dia tak seronok. Tapi nak bagi tahu Allah kata apa? Lagi baik solat daripada tidur tu tadi. Apa dia kita nak jawab? Sadaqata wa barakata. Itu dia punya jawapannya. Dan apabila selesai kau daripada menjawab muazzin tu, maka bacalah olehmu. Jadi doa selepas pada mana kita selesai daripada muazzin. Allahumma inni as'aluka inda hudur salatika wa aswati du'atik wa adbaran laylik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadan wasilati wal fadilah. Cuma biasanya kita akan baca daripada an tu'tiya Muhammadan wasilata wal fadilah. Itu sebahagian daripada doa selepas azan tadi. Wa darajatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'ata ya arhamar rahimin. Itu doa selepas pada mana kita mendengar seruan azan itu tadi. Inilah doa kemudian daripada bab azan subuh. Ada pun doa kemudian daripada bab yang lain daripada subuh itu, iaitu bacalah olehmu. Yang ini pun sama juga, doa selepas daripada kita mendengar bacaan azan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Biasa kita baca yang ni lah. Ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa darajatil rafi'ati wa ba'asu maqama mahmudil lazi wa'ata ya arhamar rahimin. Ya, boleh. Ya Allah, wahai Tuhanku yang telah mensyariatkan seruan azan. Biasa kita dengar dalam TV kan. Yang mana yang sempurna azan dan solat yang akan didirikan. Berikanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW akan wasilah, tempat yang tertinggi di dalam syurga, dan kelebihan serta darjat yang tertinggi, dan engkau kurniakan kepada baginda makam tempat yang teristimewa, yang terpuji yang telah kau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah.
Yang ini doa jangan tinggal tuan-tuan, sebab banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan kurniakan kepada orang yang menyambut seruan azan dan juga baca pula doa selepas azan. Maka bila kau dengar akan iqamat, maka katalah olehmu seperti yang dikatakan oleh orang iqamat itu, sama macam azan tadi, kecuali bila sampai kalimah qad qamatis solah. Sampai kat situ ada bacaan dia aqamahallahu wa adamaha. Ini mudah-mudahan Allah mendirikan solat dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Nak bagi tahu apa? Kita mohon pada Allah semoga kita dapat mendirikan solat dengan kekal itu tadi tuan-tuan. Baik, seterusnya sikit lagi. Maka bila kau mendengar akan muazzin padahal kau di dalam solat. Ini kalau dalam solat tiba-tiba dengar azan. Yang ini tuan-tuan janganlah pula kita berhenti solat. Ataupun tiba-tiba elok baca Fatihah, dia stop pula baca Fatihah tadi kan, sebab nak menyahut seruan azan. Tak perlu. Dikatakan di sini, kalaulah tuan-tuan tengah solat, contohlah solat sunat dan sebagainya, maka engkau sempurnakanlah solatmu itu, kemudian maka kau perdapat akan jawab itu kemudian daripada salam. Kalau ada lagi azan itulah lepas habis salam. Kalau habis selesai, tak ada masalah lah, tak menjadi satu kesalahan kalau kita tak jawab seruan azan tadi ketika mana kita mendirikan solat. Maka apabila ihram imam akan solat fardu subuh, maka janganlah engkau solat melakukan sesuatu melainkan mengikut akan dia. Contoh, nak juga kejar solat sunat tahiyat, nak juga kejar solat sunat qabliyah, tak perlu dah. Ya, sebab segala solat-solat sunat itu telah pun terangkan dengan sebab imam dah mengangkat takbiratul ihram. Ya, janganlah kita rasa macam saya nak juga Ustaz, saya nak juga pada sunat tu tadi. Ya, sebab nanti dikhawatiri kita tertinggal solat yang wajib. Jadi dahulukan yang wajib. Maka apabila selesai kau daripada solat fardu itu, maka bacalah olehmu. Ini antara yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, dan inilah yang digunakan pakai oleh para ulama kita, iaitu imam-imam kita selepas pada mendirikan solat. Inilah wirid selepas solat, tuan-tuan. Yang mana wirid selepas solat ini saya rumuskan sedikit, ya, yang mana apa yang kita boleh baca. Antaranya kita ambil sama-sama ini sebagai penutup dalam untuk malam ni, kita tengok sama-sama. Yang mana selepas sahaja kita selesai solat, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis, sampai kulli syai'in qadir, yang biasa kita ikut imam tu tadi. Kemudian bacalah la ilaha illallah wa ahlul ni'mati wal fadli wa sana'il hasan, ataupun la ilaha illallah wa la syarikalah pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, sampai habis. Dan kemudian bacalah astaghfirullah 3 kali. Jadi dia dah susun dah. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang mana selepas saja kita selesai solat, kita himpunkan bacaan-bacaan wirid ini tadi. Baik, selepas pada istighfar, bacakan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Kemudian bacalah surah Al-Fatihah. Habis Fatihah, baca pula ayat kursi. Habis saja baca ayat kursi, itu teruskan dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah itu tadi sampai habis. Selepas itu barulah kita baca wirid subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali, ya. Ataupun dia kata di sini 34 kali supaya genap 100, dan kau bacalah pada akhirnya dah selesai, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, dan kalaulah ada tambahan lagi, tuan-tuan boleh tambah lagi dengan selepas pada itu Allahumma la mani'a lima a'taita sampailah ajma'in tadi, dan teruslah dengan ya latif ya kafi. Kemudian kita bertahlil la ilaha illallah, dan kemudian kita tutup. Itu antara panduan yang kita boleh amalkan dalam wirid selepas sembahyang. Boleh tuan-tuan, dan kalau itu pun kita tak boleh tuan-tuan, contohlah Ustaz, masa saya tak cukup, masa saya ni mungkin terkejar-kejar, nak baca ni mungkin dekat 5 minit, 10 minit. Jadi paling kurang pun tuan-tuan, bacalah sampai ayatul kursi.
Ayat kursi tadi. Ya, kalau kita tak sempat sampai nak subhanallah, alhamdulillah, ya sampai Allah Akbar, contohlah memang keadaan yang memang mendesak nak cepat tadi. Contoh tengah tunggu bas ya, lambat sikit ni kan bas pula pergi, ataupun tuan-tuan dekat tempat yang kata agak suntuk masanya, jadi cukup sampai ayatul kursi pun boleh juga. Itu pun dah orang kata bolehlah ya, diterima sebagai memadai untuk selepas kita selesai daripada solat. Baik, selepas pada itu, hanya ini nanti saya akan sambung pada pertemuan akan datang, iaitu doa ringkas dan sempurna yang ada diajarkan oleh Nabi SAW. Inilah doa yang merupakan doa yang Nabi baca dan daripada hadis Nabi yang sahih. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil ini, selitkan dalam doa harian kita, lagi bagus. Jadi nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang ya. Iaitu kita akan sambung apa dia doa yang memang Nabi baca dan dipanggil sebagai doa Al-Jawami'ul Kawamil. Yang sempurna ni. Ya, walaupun pendek tapi cukup lengkap, sempurna. Dan kita boleh amalkan dalam bacaan harian selepas solat kita nanti. Baik, jadi insyaAllah sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bab yang seterusnya, iaitu doa selepas solat. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, dan semoga apa yang baik itu dapat diamalkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.